nak pasang benda alas ni, dia bukan hanya beli keluar daripada kotak, pasang spring, pasang benda alas ni, terus masuk sini, lepas tu benda alas ni masuk dekat sini, terus masuk sini, siap. Oh no, dia tak semudah tu. Dia tak semudah tu. Dalam kotak, dalam manual dia, sekejap. Ni manual dia. Dia beritahu macam tu je. Oh tak, dia tak semudah itu. Dia banyak benda yang perlu disetting. Okey, dia banyak benda yang perlu diambil kira. Pertama, saya buka ni. Yang kita tinggalkan piston, spring dan body. Okey, tengok masuk keluar. Tapi bila saya letak dekat sini, perasan tak, dia rapat habis. Dia rapat. Adakah piston tu dah tekan lubang bypass? Ataupun piston tu belum sampai pun lubang bypass? Kita tak tahu. Jadi silap bulan, dalam keadaan macam ni, lubang bypass tak tertutup pun. Sebab apa? Sebab piston tak cecah, tak sentuh lubang bypass. Berbanding original, nak spring. Berbanding original, yang mana original dia ada spring kat sini, valve duduk dalam ni. Okay, valve dia keluar masuk juga, tapi bila kita letak sini, kita nampak dia terangkat. Okay, DV ni terangkat, maksudnya valve dah cecah kat bawah. Kita tekan sikit, pressure daripada spring tekan DV, valve tadi tutup. Sekarang kalau saya lepas dia naik, saya tekan dia tutup, saya lepas dia naik. Jadi macam ni, tanda dia valve tadi dia memang cecah, dah sentuh lubang bypass. Jadi bypass tu memang tertutup. Kalau macam ni confirm tutup. Tapi yang ni tadi tertutup ke tak? Tak tahu. Kalau dia tak tertutup, korang tekanlah minyak boost, tak ada bang. Boost tak ada. Dia orang tak beritahu ni dalam manual cara nak pasang, tak ada. Kalau terus pasang macam ni, tak ada boost. Sebab piston ni tak sentuh pun lubang dia. Ni, piston tak sentuh pun lubang dalam ni. Tergantung. Jadi bila ada pressure sikit, dia tolak, piston ni masuk, bocor. Ada pressure sikit, tolak piston ni, bocor. Jadi dia kena buat setting. Nak setting dia, kena guna shim. Dia nampak macam washer, tapi saya panggil dia shim sebab shim guna dia untuk setting clearance. Okay, shim ni tak ada datang dalam kit. Shim ni tak ada dalam kit. Bukalah kotak dia, dia tak ada dalam kit. Shim ni kena custom made sendiri. Okay, shim ni guna dia untuk alas spring supaya piston dia jadi lebih tinggi. Nampak dia lebih tinggi tapi dia masuk sama, dia keluar tinggi. Bila saya letak kat sini, boleh nampak body dia terangkat. Nampak? Apabila body terangkat, tanda dia piston tu betul-betul dah tutup lubang bypass. Jadi bila saya tekan dia, dia tekan benda ni, dia tekan lagi lubang tu supaya tak bocor. Itu baru satu shim. Shim tu tebal lebih kurang dalam 2 mm. Tapi adakah dengan spring yang lembut macam ni, dia mampu nak tahan boost 5.37 PSI. Silap bulan baru naik dalam 4 PSI, piston tu dah terbuka sebab spring ni tak cukup kuat nak tekan. Jadi benda ni kena main, cuba try. Mula-mula masukkan satu washer ataupun shims dan kita test, boost boleh naik tak? Kalau boost tak boleh naik, maksudnya DV ni bocor. Kena masuk 2 keping shim. Kalau shim tu terlebih pula, dia akan jadi boost ni akan tinggi sewaktu kita lepas throttle. Dia tak ada function blow off. Blow off akan hilang. Jadi
pressure tu tinggi, yang dalam pipe tu tak boleh keluar ikut sini, dia akan tendang balik ikut kipas. Bunyi sedap, bunyi memang sedap, terbaik. Tapi sayangnya bunyi itu akan menyebabkan kipas ni berpusing perlahan. Sebab angin yang bertekanan tinggi akan masuk kat sini, dia terbalik dia ada tiup kipas ni. Jadi kipas ni yang berpusing laju tadi akan jadi perlahan. Lepas tu kita tekan minyak, dia nak pusing laju balik. Itu dia akan menyebabkan wujudnya terbolek. Benda ni nak kena setting. Berapa tebal nak kena pakai shim? 2mm, 3mm, 4mm, 5 ataupun 1 ataupun 1.5. Tak tahu. Kita kena try test. Ini tak ada, dia tak bagi tahu dalam manual. Dan kalau mana yang pasang benda lah ni, ada case yang kereta tak ada power sebab boost tak ada. Jadi nyalalah check engine, low boost. Okey. Kedua, kalau benda ni terlalu tebal. Okey, masuklah ni balik. Shim ni terlalu tebal. Sewaktu NA mode NA, benda ni on, benda ni masuk dan benda ni masuk dan lubang belakang body ni akan bocor. Sepatutnya piston ni masuk. Okey, piston ni masuk dan outlet tak ada pressure, NA mode. Tapi sebabkan ni kita tekan dengan tangan ni, dia ada pressure, kita tekan ni, jadi piston tu tetap akan tutup lubang bypass. Jadi fungsi NA tak ada, memang tak ada. Dia akan tetap ada, dia panggil sebagai standby boost. Standby boost di dalam pipe, keluar masuk piping dalam intercooler sampai ke throttle body, dia akan ada standby boost. Walaupun throttle body kita buka sikit, kita nak angin sikit je, tapi dalam piping yang nak sampai ke throttle body tu dah ada boost. Semakin keras spring ni, standby boost akan jadi semakin tinggi. Tak best. Sebab nak menghasilkan standby boost, kompresor ni perlu bekerja. Maksudnya kompresor ni ada load, kipas dia akan berpusing perlahan. Jadi hilanglah fungsi momentum pada kipas. Jadi kipas ni tak pusing laju. Jadi kipas ni pusing perlahan. Dia akan hilang fungsi boost spike. Yang mana boost spike ni, DV valve ni terbuka. Kalau yang standard lah, kita ambil yang standard. DV valve ni terbuka, akan berlaku bypass kat sini. Kompresor ni akan berpusing ringan. Dia berpusing laju sebab dia tak ada load, dia tak ada beban. Jadi dia pusing laju. Wah, pusing laju. Tapi bila kita nak turbo, kita nak boost, dia akan tutup. Dia tutup mengejut. Pop. Kipas dah sedia pusing laju. So boost ni akan keluar dalam tekanan yang tinggi. Dia panggil boost spike. Jadi tekanan tinggi dia jalan laju daripada piping masuk intercooler, masuk piping lagi, pergi ke throttle body. Dia jalan laju. Itu boost spike. Sayang, boost spike jadi hilang. Jadi apabila boost spike hilang, timbullah boost lag. Jadi ada lag pula pakai DV Plus ni. Okey, ada lag. Alahai. Teknologi ni digunakan untuk mengurangkan lag. Ni teknologi yang ni original dia ni, mengurangkan turbo lag. Tapi apabila pakai DV Plus, lag ada banyak. Macam mana tu? Hilanglah fungsi dia. Tak gunalah benda ada boost controller, ada DV bar. Lebih baik tutup terus je bagi mati. Okay, jadi tak tahu apa fungsi benda lah ni sebenarnya. Dalam market banyak ni. Oh, dalam banyak-banyak buruk dia ada satu baik dia. Kebaikan dia tak ada maintenance. Dia tak sama macam yang standard. Yang standard ni diaphragm dia asyik koyak ganti. Lepas ganti tak lama koyak. Asyik
Koyak, bila koyak boost tak ada, under boost atau low boost. Dulu, beberapa tahun lepas, ni dia keluar kit, repair kit, maksudnya dia ada keluar plunger ni sahaja, ataupun diaphragm saja, plunger sahaja. Ini pakai balik. Jadi kit ni murah, puluh-puluh ringgit je. Tapi kit ni sekarang dah tak ada. Dia keluar satu set macam ni, ratusan ringgit. Diaphragm koyak kena beli seketol, sedangkan solenoid masih elok. Diaphragm koyak tukar seketol, diaphragm koyak tukar seketol. Mahal ni. Kalau dulu senang, ganti kit je. Cungkil buang, ganti kit. Cungkil buang, ganti kit. Murah, puluh-puluh ringgit saya tengok, puluh-puluh ringgit. Puluh-puluh ringgit. Diaphragm ni boleh tahan tekanan 5.37 PSI. Dia boleh tahan, tak ada masalah. 5.37 PSI ni tak besar. Masalahnya sewaktu boost spike. Boost spike yang naik tinggi tu, dia memberi tekanan lebih sikit pada getah ni. Bila dia dah lama, kasih duk kena, last sekali bila dia dah tak tahan, dia pecah. Okay, itu je lah kelebihan dia. Satu je kelebihan saya nampak. Dia tak ada maintenance sebab dia pakai piston. Macam ni, dia tak ada diaphragm, dia tak ada getah. Nak lebih detail macam mana cara dua benda lah ni bekerja, kita tengok kat whiteboard. Dekat whiteboard nanti, bila lukis kita nampak sikit secara teknikal macam mana benda lah ni bekerja. Right, let's go. Tak tepi.